صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Firman Allah, dan tidaklah sepatutnya seluruh orang yang beriman itu keluar berperang menghadapi musuh. Maka alangkah baiknya mengapa tidak ada satu kumpulan di kalangan mereka yang keluar daripada rumah, kampung halaman untuk bertafaqquh, untuk mempelajari dan memahami ad-din, urusan Islam, dan supaya mereka itu memberi peringatan, memberi amaran berkaum mereka apabila pulang ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan kaum mereka berwaspada. Yang dihormati pengacara majlis, yang berhormat Ketua Dewan Muslimat, yang dihormati Sahibatul Fadilah Ketua Pengarah Akademi Pengajian Zaitun Aisyah Absar, dan semua ahli-ahli lembaganya, para pensyarah, para graduan, ibu bapa, hadirat dan hadirin yang dihormati dan dikasihi sekalian. Agenda ilmu adalah pertama ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila menugaskan manusia di atas muka bumi, tugas yang tidak mungkin dilaksanakan oleh makhluk yang lain dengan sifat-sifat fitrah, sifat naluri yang ada pada diri manusia itu, punya jasad, akal, ruh, hidup secara individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Mereka bukan sahaja ditugaskan beribadah kepada Allah, dalam masa yang sama kewajipan khilafah, siasat, mentadbir urusan dunia, dan diamanahkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara itu tidak cukup dengan akal manusia sahaja. Mereka memerlukan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan dan pengalaman. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan agenda ilmu yang pertama sebelum dihantar Nabi Adam alaihi salam ke muka bumi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajar Adam nama-nama semuanya.
dia tarbiyah. Bukan saja ilmu, dia tarbiyah. Dia praktikkan ilmu itu dengan cara hidup, menyaksikan makhluk yang taat kepada Allah, para malaikat, menyaksikan makhluk yang durhaka melawan Allah, iblis. Dia beri pengalaman di dalam syurga, diajar, ditipu oleh iblis sebagai satu tarbiyah. Kemudian dihantar ke bumi untuk menjalankan tugas mereka. Tidak cukup dengan akal sahaja. Manusia memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kitab yang diwahyukan dan rasul yang dilantik. Di samping memanjatkan doa setiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang betul. Dalam masa yang sama, mereka mestilah hidup berjamaah. Tidak boleh bersendirian untuk menjalankan kewajipan itu. Kewajipan ini bukan sahaja khusus kepada kaum lelaki, termasuk wanita muslimat. Dan sebab itu disebut dalam hadis-hadis yang sahih, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib di atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Sekurang-kurangnya ilmu fardu ain dalam perkara asas yang berkait dengan akidah, syariat dan akhlak, dan ilmu kifayah dengan cara yang mendalam, sama ada melaksanakan syariat dan mengurus perkara-perkara dunia. Itulah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu tidak cuma ilmu sahaja, mestilah dia tafaqahu fid din, supaya mereka itu memahami bagaimana melaksanakan ilmu itu. Banyak orang yang ada ilmu tetapi tidak faham melaksanakan ilmu, menyebabkan ilmu menjadi perosok kepada manusia, disalahgunakan. Di sini perlunya liyatafaqahu fid din, supaya mereka itu bertafaqquh. Waliyunziru qaumahum, supaya memberi peringatan kepada kaum mereka berbalik ke tempat masing-masing. Menunjukkan bahawa dalam hidup dunia ini banyak cabaran, memerlukan peringatan. Waliyunziru, supaya memberi amaran, warning. Bukan sekadar waliyu'allimu, untuk mengajar, untuk bersyarat, memberi amaran, kerana di keliling kelala mereka penuh dengan cabaran hidup. Di sini bukan sahaja perlu kita menaikkan ilmu pengetahuan kita, dalam masa yang sama bagaimana nak menterjemahkan ilmu itu dalam kehidupan bermasyarakat, untuk memimpin dan memandu manusia bersama dengan Islam. Maka Allah SWT berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di kalangan mereka itu, di kalangan orang-orang yang beriman itu, satu ummah. Ummah dengan makna satu kumpulan jamaah yang berdakwah kepada kebajikan, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Perlunya kumpulan Islam yang melangsungkan perjuangan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana anggotanya diikat dengan bai'ah, dengan janji setia. Disaksikan bagaimana Nabi SAW melakukan bai'atul aqabah, melibatkan sahabi dan sahabiyah, para sahabat lelaki dan sahabat wanita, dalam bai'ah aqabah yang terkenal, yang menegaskan bai'uni 'ala as-sam'i wa ta'ati bin nasati wal kasal wa 'ala an-nafaqati fil 'usri wal yusr
wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa 'ala an taqumu fillah wa la ta'khudhukum fillahi lawmatu la'im wa 'ala an tansuruni wa tamna'uni minhu idza qadamtu ilaikum mimma tamna'uni minhu ahlikum wa amwalakum falakumul jannah. Kamu hendaklah berbaikat berjanji kepadaku, berjanji mentaati perintahku di masa senang dan di masa rajin dan malas, berjanji memberi sumbangan di masa senang dan susah, berjanji menyuruh kebaikan yang baik dan mencegah kemungkaran, berjanji tegak menyatakan yang benar walaupun dicela oleh orang, dan berjanji untuk mempertahankan Islam. Bila aku tiba ke negerimu, sebagaimana kamu mempertahankan keluarga dan isterimu, Allah menjanjikan syurga pada kamu. Itulah bai'ah yang dimeteraikan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahawa tidak cukup bagi seseorang itu hanya berilmu sahaja. Mestilah menjadi pewaris Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang meninggalkan pesaka ilmu itu. Sabda Nabi SAW, innamal ulama'u warathatul anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman wa innama warathu ilman faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama, orang yang punya ilmu, adalah waris-waris yang menerima pesaka nabi-nabi. Nabi-nabi itu tidak meninggalkan uang emas dan perak, mereka meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu nabi-nabi, dia mendapat keuntungan yang sangat besar. Bacalah sirah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tidak cukup berilmu untuk dirinya sahaja, diam di rumah, bacalah sirah Nabawiyah. Sebaik saja Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu Iqra supaya membaca dan mengajar manusia dengan qalam, pulang ke rumah dalam kesejukan, dalam keadaan demam, berselimut. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin meninggalkannya, berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, bertanyakan apa yang berlaku pada Nabi, membimbangkan. Di masa itu datang malaikat Jibril menurunkan wahyu, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan beri peringatan. Bangun dan beri peringatan, bukan bangun bersyarak, bangun mengajar, bangun memberi amaran, menandakan bahaya yang melanda umat, bahaya kekufuran, bahaya keruntuhan akhlak. Selamatkan mereka bersama dengan Islam walaupun menghadapi cabaran banyak. Inilah dia Islam. Maka ulama-ulama yang muktabar, sama ada lelaki dan perempuan, menghadapi cabaran yang dihadapi oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Bukan sahaja ulama-ulama lelaki memainkan peranan dalam mempertahankan Islam, termasuk ulama-ulama muslimat sama-sama mempertahankan Islam. Pendirian Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha yang telah berjaya mengadilkan Muhammad bin Talun, seorang raja di Mesir. Siapa pergi ke Mesir akan melawat Masjid Ahmad bin Talun. Siapa Ahmad bin Talun ini? Seorang raja di kalangan Mamalik. Pada awalnya dia seorang yang zalim. Tidak ada siapa yang sanggup menasihatkan Ahmad bin Talun, melainkan seorang wanita yang alim daripada keluarga Nabi SAW, Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Lalu orang ramai bertemu Sayyidah Nafisah, minta dia nasihatkan Ahmad bin Talun. Disebut dalam kitab Musalli, kitab Jawi saja, bukan kitab Arab. Kitab Jawi pun sebut kisah ini. Di hujung kitab Musalli itu ada kisah ini. Sayyidah Nafisah menunggu di jalan yang dilalui Ahmad bin Talun tiap-tiap hari. Bila Ahmad bin Talun datang dengan renungannya, dia tu sekat di hadapan, menunjukkan warqah surat supaya membaca surat itu, menasihatinya supaya dia menjadi seorang yang adil, nasihat yang ikhlas,
dari hati yang ikhlas. Walaupun dari seorang wanita yang lembut masuk dalam hati manusia. Di sini pentingnya keikhlasan dalam kita menyampaikan mesej kita. Kerana kesedaran itu memerlukan masuk dalam hati manusia, dalam fikiran manusia. Sesuatu yang disampaikan mestilah ikhlas, mestilah jujur dengan hati kita sendiri, barulah boleh masuk dalam hati manusia. Kita menyaksikan bagaimana pendakwah-pendakwah di zaman awal Islam, ucapan mereka tidak panjang, tulisan mereka tidak panjang, matan-matan sahaja, tetapi mereka dapat mengislamkan jumlah manusia berlipat ganda daripada kita. Kita cakap berdega-dega, tulisan panjang-panjang, orang ikut sikit saja. Di sini ukuran jauhnya keikhlasan kita dengan mereka. Ucapan mereka yang pendek masuk dalam hati manusia. Jangan menganggap graduan yang melatih, yang belajar ini ilmunya sedikit. Nabi kata, walaupun sedikit, balighu anni walau ayat, sampaikan beratu walaupun satu ayat. Sampaikan satu ayat sudah cukup untuk menyedarkan orang. Apa lagi anak-anak kita belajar yang bukan satu ayat, berpuluh beratus ayat, dia belajar. Boleh sampaikan mesej ini kepada masyarakat. Apa yang penting keikhlasan kita dalam menunaikan kewajipan dan kesetiaan kita kepada perjuangan. Khususnya kita memerlu cabaran terkini yang dihadapi oleh umat Islam. Umat Islam menghadapi cabaran baru, serangan pemikiran yang melanda kepahaman mereka. Tidak lagi dengan serangan persenjataan seperti zaman dulu. Serangan senjata boleh membunuh jasad manusia, tetapi serangan pemikiran membunuh jati manusia, jati diri manusia. Dengan berbagai-bagai kepahaman, melumpuhkan kepahaman Islam mereka, sehingga kedaulatan umat Islam tercabar pada hari ini. Kenapa? Kerana lemahnya jati diri. Kerana musuh bukan saja masuk dalam negeri, dia masuk dalam fikiran umat Islam. Para ulama mengatakan jihad itu fardu kifayah pada asalnya. Bila sudah ada negara Islam, dia fardu kifayah. Bila musuh sudah masuk dalam negeri, jihad jadi fardu ain. Fardu ain atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Sekarang bukan musuh masuk dalam negeri, musuh masuk dalam rumah melalui media-media sosial, masuk dalam kepala dan fikiran, kepahaman-kepahaman yang merosakkan. Maka jihad sangat fardu ain kepada kita. Wajib atas tiap-tiap orang. Isteri tak memerlukan izin suami. Pengutang yang berhutang tak perlu izin piutang. Anak tak perlu izin bapa. Ini jihad fardu ain yang disebut oleh para ulama. Suasana yang mencabar yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini mewajibkan kita, dan kita memilih muwajahah silmiah, jihad yang sangat halus, muwajahah silmiah, amalan demokrasi memujuk, kerana kita menghadapi masyarakat sesama Islam, bukan musuh yang datang dari luar. Kita menghadapi sama-sama orang Islam, iaitulah mencetuskan kesedaran di dalam fikiran mereka untuk mereka kembali kepada Islam. Kerjanya payah, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La an yahjar rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi sesungguhnya kejayaanmu menunjukkan seorang kepada Islam lebih baik daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Bila Nabi SAW nak menyerang Khaybar, Nabi berkhemah di pinggir Khaybar. Nabi memberi ucapan di waktu malamnya, besok aku akan serahkan bendera kepada seorang yang yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Allah Ta'ala kasih pada dia dan dikasih pada Allah. Orang yang sangat hebat. Aku nak beri bendera ini. Masing-masing datang awal, termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku tak pernah minta jadi ketua. Kan minta jadi ketua ni dilarang oleh Nabi SAW. Jangan minta jadi ketua. Kalau minta jadi ketua, dibebankan dengan bebangan yang berat. Kalau kamu tak minta, Allah Ta'ala tolong kamu. Itu hadis-hadis yang banyak. Tapi Sayyidina Umar kata, hari itu aku nak jadi ketua.
Kerana Nabi kata orang yang dapat jawatan ini Allah Ta'ala kasih pada dia dan dia kasih pada Allah. Banyak orang pergi awal termasuk Sayyidina Umar. Tiba-tiba sudah semayang, Nabi berpaling ke sana kemari melihat, merenung dan menyebut nama Aina Ali, di mana Ali, menyebut nama menantunya Ali. Ali yang dipilih, Ali radhiyallahu anhu, Ali karramallahu wajhah, menantunya dipilih untuk disuruhkan bendera memimpin barisan hadapan Khaybar itu. Ali datang, dia beritahu Ali sakit mata. Wahai Rasulullah, Ali tak boleh datang, dia sakit mata, dia ada di khemah. Kata Rasulullah, bawa dia datang juga. Ali datang dan Nabi terus meludah ke dalam mata Ali dan berlaku mukjizat. Mata Ali sembuh serta-merta. Mukjizat Nabi. Nabi suruh bendera sebaik saja. Sayyidina Ali pegang bendera. Sayyidina Ali berkata, uqatiluhum liyakunu mislana. Saya perangi mereka supaya mereka jadi Islam macam kita. Kata Nabi, ala rislik, jangan gopoh, jangan gopoh. Idza kunta bisahatihim, bila awak sampai di medan mereka, pujuk mereka kepada Islam, pujuk mereka kepada Islam, beritahu mereka hak-hak yang wajib mereka tunaikan bila mereka jadi orang Islam. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi sesungguhnya kejayaanmu memujuk seorang boleh menerima Islam lebih baik daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Mengapa begitu sekali fadilatnya? Kerana kejayaan kita memberi ilmu yang memberi manfaat kepada seseorang. Pahalanya berpanjangan sehingga kita meninggal dunia. Kejayaan kita memujuk seorang, dia terima Islam, kita dapat pahala. Kita mati, dia beramal dengan Islam, dia seorang saja, dia dapat pahala. Dia didik anak-anak dia, cucu cicit dia, beberapa keturunan, pahala sampai pada kita. Ini kelebihan kalau berjaya memujuk seorang. Kalau tak berjaya pujuk seorang pun macam mana? Seorang pun tak berjaya pujuk. Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj. Nabi berjalan malam Isra' dan Mi'raj, ditemukan dengan rasul-rasul yang ramai pengikut, rasul-rasul yang sedikit pengikut, rasul yang 3 rasul seorang pengikut dalam surah Yasin. 3 rasul yang ikut seorang saja. Rasul yang berjalan seorang diri, tak ada orang ikut dia, dia seorang-seorang, tetap mendapat kelebihan di alam barzakh. Ini kelebihan ilmu yang diberi pada Nabi dan kelebihan ilmu yang diberi pada seorang manusia yang dapat bersaka walaupun satu kalimah daripada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Di sini pandanglah ilmu yang kita terima bukan sahaja ijazah yang ditulis pada kertas. Laksanakan ilmu itu dengan sebaik-baik dan ikhlas. Allah Ta'ala tambahkan ilmu yang kita tidak tahu. Ini kelebihan ilmu Islam yang kita kena sedar. Walaupun ilmu yang sedikit kita belajar, kita amalkan ilmu dengan ikhlas, Allah Ta'ala tambah dengan ilmu yang meningkat. Akan jadi begitu. Tetapi orang yang tak amal dengan ilmu dia, walaupun ilmu dia banyak, makin hari makin kurus, akan jadi begitu. Ini beza antara Islam dengan bukan Islam. Percayalah, peranan graduan sangat penting, peranan guru sangat penting, kerana mereka melibatkan dengan agenda ilmu, satu agenda yang mulia dalam Islam, yang tinggi martabatnya di sisi Allah SWT. Ilmu yang berkait dengan sifat Allah, dengan nama-nama Allah, kebesaran Allah SWT, mengatasi segala ilmu yang lain, membetulkan ilmu dunia yang lain. Ilmu dunia yang lain salah kalau tak dibetulkan oleh ilmu Islam. Islam adalah petunjuk pada semua ilmu yang lain. Mudah-mudahan majlis diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan yang dapat menerima ijazah ini, dia beri keberkatan oleh Allah Ta'ala. Cukup sekali itu, maka